Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan yang ke-28 kepada semua rakan serta follower FB Soleh Ahmad Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Didoakan agar semuanya dalam keadaan yang baik-baik, yang sihat walafiat, sentiasa di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Hai Syah, waalaikumsalam. Hai Kak Zura. Okey, semoga semuanya sihat-sihat belaka. Okey, hari ni sharing solehah yang ke-211 bertajuk tips untuk elak bertangguh. Siapa yang selalu sebelum ni ada masalah, suka nak tangguh-tangguh kerja, suka nak tangguh-tangguh sesuatu tu, mari kita dengarkan sama-sama dan sudi-sudikan share dan kongsikan Solehah punya link FB Live pada hari ini supaya ramai yang akan dapat mendengar dan beroleh manfaat daripada perkongsian ilmu hari ini, insya-Allah. Okey, kita mulakan sharing serta majlis ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan juga doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Buat kuih raya kemungkinan kita akan menyambut hari raya pada hari Sabtu ni. So, Solehah tengok ramai yang update dah buat biskut, dah buat cookies raya. Itulah kita sempena nak menyambut bulan Syawal ni, menyambut dengan jiwa yang rasa bahagia, penuh kesyukuran. InsyaAllah kita akan menjadi hamba yang sentiasa disayangi Allah, bersederhana dalam segala hal, insya-Allah. Waalaikumsalam. Hai Kak Aizura. Sedap sejuk hati mendengar ejen-ejen dok panggil Umi. Okey, fokus kepada tajuk kita hari ni adalah tips untuk elak bertangguh. Solehah ada beberapa tips emas untuk kalian semua. Yang pertama, untuk kita elak bertangguh, kita kena keluar daripada comfort zone. Kita kalau nak berjaya, jangan kita rasa selesa dengan kedudukan sekarang. Kita mesti ada keazaman, keinginan dalam hati kita nak buat lebih baik, nak buat improve lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang. Bukan nak kata kita tak bersyukur, tak. Sebab Allah bagi kita nikmat, Allah bagi kita kudrat. Apa yang kita ada hari ni, Allah suruh kita berusaha, manjadda wajada. Siapa yang usaha lebih, dia akan dapat lebih. Bukan bermakna di sini kalau kita nak keluar daripada comfort zone tu kita tak bersyukur, tak. Tapi kita nak keluar daripada comfort zone sebab kita nak beri yang terbaik, nak beri yang the best kepada family kita, kita nak beri yang terbaik kepada kawan-kawan kita, kita nak beri yang terbaik kepada ummah, orang di sekeliling kita, kita nak sebarkan manfaat. Itu maknanya keluar daripada comfort zone. Kita nak buat sesuatu yang luar biasa, yang mana ramai orang tak pernah buat, ramai orang tak buat. Itulah yang kita nak buat. Itu menunjukkan bahawa kita nak lakukan sesuatu yang terbaik, nak lakukan sesuatu yang luar biasa supaya kita dapat hasil yang luar biasa juga. Sebab Allah memberi mengikut apa yang telah kita usahakan. Kalau kita usaha kurang, kuranglah yang kita dapat. Kalau kita usaha lebih, lebihlah yang kita dapat. Fahami konsep manjadda wajada. Bukanlah kita hidup dekat dunia ni, kita hanya bertawakal semata. Sebab konsep tawakal yang sebenar adalah di mana kita berusaha dahulu. Kita usaha dahulu, lepas tu barulah kita serahkan rizatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hasil apa yang kita lakukan pada hari ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan tentukan apa yang akan kita dapat, apa yang bakal kita dapat. Kita redha dan terima dengan hati yang penuh kesyukuran. Kuih tunjuk, Soleh apa sama, dapat hadiah daripada orang, so tak payah buat, tak payah beli dah.
Kuih tunjuk juga. Kuih pin-pin. Kuih daripada Pos Laju. Hadiah daripada orang-orang yang tersayang, insya-Allah. Okey, poin yang kedua, untuk kita tips elak bertangguh, hendaklah kita cari push factor. Cari big why. Dan tentukan siapa big why kita hari ni, kita hidup, kita buat bisnes hari ni adalah kerana siapa. Kalau kita buat bisnes sebab macam Solehah, big why Solehah buat bisnes adalah kerana Solehah nak kongsi rezeki dengan ejen-ejen Solehah. Itulah big why Solehah yang pertama. And then Solehah nak buat bisnes dengan sangat cemerlang, nak buat sampai jadi sebab Solehah nak bagi yang terbaik untuk family Solehah. Di mana Solehah ada impian dekat sini nak bantu family Solehah berbisnes dengan berniaga dengan cara Allah. Di mana kita nak buka satu kedai buku yang mana menghidupkan kehidupan cara Islam, mengajar anak-anak dalam hafazan Al-Quran, mengajar anak-anak dalam basic ambil daripada FTR. So inilah Solehah ada impian nak bina bangunan madrasah untuk tahfiz belah suami. So kita ada impian. So bila kita ada impian dekat sini, kita akan cuba capai, kita ada push factor untuk kita kejar target kita, untuk kita capai target kita, impian kita sampai jadi. Sebab tu seseorang yang nak berjaya, dia kena pasang impian, dia kena ada impian yang besar, dia kena ada big why yang besar supaya dia boleh bantu push diri dia untuk kejar impian tersebut sampai jadi, sampai cemerlang, insya-Allah. So untuk elak bertangguh, kita kena fikirkan, selama ni aku hidup untuk siapa? Nak bagi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak, nak bagi kehidupan yang terbaik untuk anak-anak, nak bagi anak-anak duduk dalam rumah yang selesa, yang sentiasa cukup keperluan dia punya pembelajaran. Kita nak bagi persekitaran yang baik. So kita kena fikirkan semua tu sebenarnya. Kita buat bisnes kerana apa? Salah satunya sebab kita nak kongsi manfaat dengan orang ramai. Kita nak sebarkan serta nak jaga agama Allah. Itulah salah satunya. Sebab tu Solehah ada impian nak tubuhkan satu pusat dakwah dan juga pusat tahfiz Al-Quran under Solehah sendiri, di mana kami suami isteri bergabung. Macam suami Solehah adalah imam tahfiz. So kami ada impian nak sama-sama tubuhkan satu pusat tahfiz di mana kami boleh bantu anak-anak yang tak mampu nak belajar, nak bayar tinggi-tinggi ni, kita mampu sponsor dia orang punya pembelajaran. Ni salah satu perancangan lah. So kita, daripada kita nak elak bertangguh ni, kita kena fikirkan impian yang besar-besar supaya kita boleh merealisasikan impian tersebut dengan sangat mudah. Sudah pasti niat yang baik ni akan Allah tunjukkan jalan, akan Allah permudahkan. Sebab kalau kita niat kita nak permudahkan urusan orang, nak bantu orang dapatkan agama Allah, nak bantu orang belajar ilmu agama, hafaz Al-Quran, so Allah akan permudahkan semua niat yang murni ini, insya-Allah. Semoga tercapai satu hari nanti. Okey, yang ketiga, untuk tips elak bertangguh ni, of course lah kita kena ada satu niat dekat hati kita, ya Allah, aku nak design rumah akhiratku. Sebab pada masa kini ramai orang hanya risaukan design rumah dekat dunia je. Dia tak pernah terfikir langsung bahawa rumah kekal dia adalah di hari akhirat nanti. So cara untuk kita design rumah kita di hari akhirat nanti, of course kita kena fikir, ya Allah, aku tak boleh bertangguh lagi ni. Aku kena buat sungguh-sungguh ni. Nak dakwah sungguh-sungguh ni. Nak bisnes berniaga dengan Allah dengan sangat cemerlang ni. Supaya aku boleh design rumah aku di hari akhirat nanti. Nak penuhkan tabung zakatku. Nak penuhkan tabung amal jariahku. Supaya inilah saham dan tiket untuk aku masuk ke syurga nanti. So kita kena design. Kita kena fikirkan rumah yang macam mana yang kita nak di hari akhirat nanti. Adakah kita sekadar nak menunggu giliran kita nak masuk ke pintu syurga, ataupun Allah masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisap. So kita pilih dan kita boleh design kita punya rumah di hari akhirat nanti dengan perbanyakkan amal ibadah kita, dengan perbanyakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tingkatkan, improve. Setiap hari mesti ada keazaman dalam diri kita, ya Allah,
Aku nak buat lebih baik daripada semalam. Ya Allah, aku nak bagi yang terbaik. Nak bantu mak ayahku. Nak bantu suami dan anak-anakku. Nak tarik berpimpin tangan hingga ke syurganya. So, kita kena ada impian-impian indah macam ni. Macam mana kita nak design rumah kita di hari akhirat nanti. Kita kena mulakan sekarang. Jangan bertangguh. Kalau kita bertangguh, kalau kita masih berkira-kira, kalau kita masih kedekut untuk melabur untuk ilmu akhirat ni, jangan menyesal di kemudian hari. Kita dah terlambat bertindak, sebab sesungguhnya wal as innal insana lafi khus. Sesungguhnya demi masa, manusia itu di dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh sahaja. So, orang yang beriman dan beramal soleh telah Allah asingkan untuk masukkan mereka ke dalam syurga. So, adakah kita nak ikut orang yang masuk ke syurga? Sudah tentu. So, kita design rumah kita di hari akhirat nanti. Kita yang memilih. Kita yang memilih sama ada kita nak stay di neraka atau kita nak stay di syurga. Of course, kita pilih untuk masuk di syurga walaupun kita rasa tak layak. Tapi kita just berdoa dan berharap semoga Allah pilih kita dengan kita improve diri kita, dengan kita improve amal kita, dengan kita improve iman kita. Kita jaga hati kita supaya memiliki sekeping hati yang bersih, insya-Allah. Sebab sekeping hati yang bersih inilah yang akan memberikan kita jalan yang sangat mudah untuk kita menuju road to Jannah. Tersasul-sasul. Okay? Thank you yang baru join live solehah ni. Okey, yang seterusnya, tips yang seterusnya untuk kita elak bertangguh, hendaklah kita buat sesuatu tu ikut kemampuan kita. Kita buat step by step. Jangan kita ni, lagi-lagi yang newbies, yang baru nak berjinak-jinak untuk mendalami agama Islam, yang baru berjinak-jinak nak belajar untuk mempelajari agama Islam, yang sebelum ni kita tak ada basic agama Islam, kita background sekolah biasa-biasa, tak ada berguru dengan ustaz dan ustazah. So, di sini kita nak improve diri kita, kita kena improve secara ikut kemampuan. Di sini maksudnya Islam itu indah. Islam ni menitikkan kepada kemudahan hambanya. Di mana kita nak improve amal kita, kita kena buat step by step ikut kemampuan. Contoh kalau satu hari kita berazam, ya Allah, aku nak beristighfar 1000 kali satu hari. So, untuk yang newbies, mungkin agak keberatan. Tak apa, kalau solehah, untuk pembaca-pembaca FTR yang baru, solehah selalu suggest, Kak, kalau nak istiqomah, kita kena buat benda tu sikit tak apa. Janji kita buat hari-hari. Tak apa kak, kita bermula daripada sedikit, asalkan kita ikut kemampuan. Jangan mula-mula kita dah buat, kita dah rasa berat, kita dah rasa stres, lepas tu esok-esok dah tak nak buat. Sebab kita rasa terlampau berat, rasa tak mampu nak buat. Sebab tu, Islam ni indah, Islam ni mudah. Islam ni tak ada nak membebankan kita semua. Islam suruh kita buat ikut kemampuan. Yang penting kita istiqomah. Buat sedikit asalkan kita buat hari-hari. Jangan kita buat banyak selepuk tapi esok lusa kita dah tak nak buat. On off macam tu. Islam tak ajar macam tu. Islam ajar konsep istiqomah yang sebenar, di mana kita buat ikut kemampuan kita step by step. Buat sedikit namun konsisten dan istiqomah. Inilah yang Islam ajar. Jangan kita buat pulun terlampau berat sampai kita rasa berat, sampai kita rasa stres, sampai kita rasa dah tak nak buat dah lepas tu. Kita tak nak macam tu. Biarlah kita mengikut saranan Islam, istiqomah dalam beramal, buat mengikut kemampuan. Kalau kita rasa kita mampu buat 100 kali sahaja sehari, it's okay. Untuk hari esok kita improve. Kita upkan kepada 200 kali. Dan hari yang ketiga kita upkan 300 kali. Macam tu adalah proses yang betul. Kita buat ikut kemampuan kita step by step, dan dari sehari ke sehari kalau kita dah rasa okey, kita dah rasa
kena dengan apa yang kita buat hari-hari tu, kita dah rasa seronok, dah rasa enjoy nak beribadah, dah rasa enjoy nak berzikrullah, kita up lagi bilangan, up lagi, sampailah kita rasa sayang sangat. Inilah Islam yang sangat indah. Islam mengajar kita hidup bersederhana. Islam mengajar kita supaya sentiasa berwasatiyah, bersederhana dalam ibadah, di mana kita beribadah ikut kemampuan kita. Jangan kita pulun kau-kau tapi esok lusa kita dah tak nak buat. Tak nak macam tu, okey? Okey, tu yang keempat. Yang kelima, tips untuk elak bertangguh yang kelima adalah trust the process. Sebenarnya kejayaan seseorang tu bukanlah bermula hanya pada 1-2 hari dia dah boleh berjaya. Tak. Orang yang berjaya ni, dia akan melalui proses-proses. Dia bermula dari bawah, and then dia naik next step, naik lagi. So kita kena trust the process. Bila trust the process, sudah semestinya dia akan memakan masa yang lama, di mana proses ni akan memakan masa. Contohlah, kita nak berniaga, kita bermula daripada zero. Dari mana sebelum ni kita tak pernah nak iklan pun, sebelum ni kita tak pernah follow up, tak pernah closing sale. And then kita belajar. Kita belajar, sampailah hari ni alhamdulillah kita dah pandai dah buat sale, kita dah pandai dah ada repeat customer. Orang dah suka dah membeli dengan kita sebab kita trust the process. Kita non-stop belajar. Hidup kita hari ni, Allah memang suruh kita belajar. Belajar menuntut ilmu ni adalah fardu ain. Sebab tu kita dituntut untuk menuntut ilmu. Jangan berhenti untuk belajar, supaya ilmu yang Allah berikan kita dekat seluruh dunia ni sangat luas. Takkan habis-habis hingga hari kiamat. Sebab tu kita dituntut oleh Allah untuk belajar hinggalah ke liang lahat kita non-stop belajar. Itulah makanan hati kita, makanan rohani kita. Belajar ilmu agama, belajar marketing dengan Allah, belajar ilmu akhirat. InsyaAllah kita akan selamat. So, non-stop belajar. Trust the process. Kalau kita tak tahu, kita cari guru, kita cari mentor. Kita cari seseorang yang boleh ajar kita, guide kita. Daripada kita tak tahu apa-apa, daripada kita tak tahu nak edit gambar, daripada kita tak tahu nak type karangan ayat iklan. Sekarang kita dah pandai dah. Sebabnya kita melalui proses belajar. Learning proses yang memerlukan kesabaran yang tinggi. Orang yang sabar sudah tentu dia akan menang. Orang yang tak sabar sudah tentu dia akan kecundang. So, trust the process. Yakin dengan apa yang telah Allah aturkan. Allah is the best planner ever. So, yakinlah dengan apa yang telah Allah aturkan untuk kita semua ni, pasti ada hikmahnya. Contohlah, kita ditakdirkan hari ini untuk buat bisnes. So, kita redalah, kita buatlah sungguh-sungguh. Buat kerana Allah Ta'ala. Ikhlaskan hati kita. Nak bantu orang. Nak sebarkan manfaat. Nak kongsi value dan nilai dalam kehidupan orang lain. Pasti Allah mudahkan urusan kita, insyaAllah. Dan yang terakhir, tips untuk elak bertangguh yang terakhir adalah duduklah di dalam circle yang positif. Kalau kita nak berjaya, kita kena duduk dengan orang yang positif. Kalau kita nak berjaya, buatlah dan tirulah perangai orang jutawan. Sebab orang jutawan ni, dia telah melalui pengalaman yang sangat banyak, di mana jatuh bangun dia pada hari masa lalu telah menjadikan dia berjaya hingga hari ini. So, contohilah, duduklah dan bergaullah dengan circle jutawan, di mana jutawan dunia akhirat ni, jutawan yang bertakwa, yang sentiasa mementingkan agama Islam, yang sentiasa meletakkan Allah di dalam hatinya, berniaga dengan Allah, berniaga mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berniaga mengikut sunnatullah. Inilah dia. Sebabnya 9/10 daripada sumber rezeki adalah daripada perniagaan. So, berniagalah dengan Allah, berniagalah dengan niat nak sebarkan manfaat. Jangan kita
putus asa dalam apa yang kita telah mulakan. Kita buat sampai habis, insya-Allah. Kita nak bantu ramai orang untuk always back to Allah. So duduk dalam circle positif supaya kita tak putus asa, supaya kita tak ada emosi lemau ke down ke. Kita duduk dalam circle yang positif. Ada seseorang yang akan menarik tangan kita dikala kita rasa lemah, dikala kita rasa tak semangat, dikala energi kita sedang down. Bila kita tengok orang lain dapat closing sale, bila tengok orang lain berapi-api, bila orang lain punya energi tinggi, insya-Allah energi yang positif akan menarik cas-cas positif di dalam grup, dalam circle kita. InsyaAllah kita tak jadi nak down, kita tak jadi nak putus asa, kita sentiasa bersemangat kerana Allah Ta'ala. Buatlah hanya kerana Allah, jangan buat kerana makhluk. Buatlah kerana nak teruskan perjuangan dakwah Rasulullah. Jangan buat kerana manusia. Sebab kalau kita buat kerana manusia, kalau kita jatuh, kita akan sedih. Dan kalau kita buat kerana Allah, insya-Allah Allah yang akan pegang hati kita. Kita tak akan rasa sedih, malah kita akan reda. Reda dengan setiap ujian yang Allah titipkan. Kita akan ambil ibrah dan hanya hikmah yang menjadi peneman hidup kita, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat perkongsian Solehah hari ini berkenaan tips untuk elak bertangguh. Solehah summarize balik. Yang pertama adalah kita kena keluar daripada comfort zone. Yang kedua, hendaklah kita cari push factor dan juga big why kita. Yang ketiga, untuk elak bertangguh adalah kita kena design rumah kita di hari akhirat. Yang keempat, kita kena buat ikut kemampuan, istiqomah dalam beramal. Yang kelima, trust the process. Yang keenam adalah duduk dalam circle yang positif. So, kalau kita jaga keenam-enam perkara ini, insya-Allah kita tak akan bertangguh lagi. Kita nak buat terus sampai jadi, sampai cemerlang, sampai jadi orang yang berjaya. So, kita nak tiru attitude, tiruasi orang yang berjaya. Kita nak berjaya sama-sama macam dia, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat. Thank you yang sudi join live Solehah. Semoga anda kaya, berjaya dunia akhirat. Kejar akhirat, dunia akan datang mengiringi kita, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.